Tetapi kalau kufran itu lebih banyak digunakan untuk makna menafikan nikmat, budi, jasa baik. Itu kufran. Imam Bukhari guna ni kufranil ashir. Dia tidak guna kufril ashir, tak. Kufranil ashir lebih makna tidak mengenang budi. Lebih memberi makna tu kalau kufran. Lebih banyak pemakaiannya dengan makna tu. Tapi kalau kufur itu dengan arti kufur dalam agama ni. Kufur kepada Allah, itu kufur. Orang guna perkataan itu. Kalau kufur itu bermaksud juga. Dia kata digunakan untuk kedua-duanya ni. Untuk kufur kepada Allah, kufur dalam agama, dan kufur dengan arti tidak mengenang budi, itu kedua-duanya dipakai. Lepas pada tu kita kena tengok apa maksud Imam Bukhari buat ni. Dia kata kufranil ashir wa kufrin duna kufrin. Tajuk dia tu yang pentingnya Bukhari ni. Tajuk dia. Ini Imam Bukhari nak mengisyaratkan, menceritakan kepada kita bahawa dalam penggunaan syarak, kufur itu ada dua maknanya. Itu maksud Imam Bukhari. Dia nak ajar kepada kita bahawa kufur itu dipakai dengan dua maknanya. Satu dengan makna kufur hakiki atau kufur asli, kufur besar, kufur sebenar, iaitu kufur dengan Allah, kufur dengan hari kemudian, kufur dengan Rasul dan lain-lain lagi lah. Apabila dia tolak semua itu dengan sedar dan dengan pilihan dia, dengan tidak ada apa-apa paksaan, maka itu orang panggil kufur yang besar, kufur sebenar. Satu lagi makna kufur, disebut kufur juga, tapi maksudnya bukan kufur sebenar. Maknanya kufur itu tidak mengeluarkannya daripada daerah Islam, masih lagi dalam Islam, tapi disebut kufur juga. Ini dalam, kalau kita perhati dalam Quran, dalam hadis, memang diguna dengan makna yang macam ni. Ini maknanya kufur kecil, kita boleh panggil kufur kecil, kufur rendah, kufur tidak sebenar. Kufur tidak sebenar. Seperti dosa-dosa maksiat, itu kalau kita perhati dalam hadis-hadis banyak disebutkan kufur. Padahal kufur tu adakah dengan makna mengeluarkan seseorang itu daripada Islam? Dia tidak Islam dah, maknanya nak masuk Islam semula, nak semayang, nak apa, kena mengucap dulu. Adakah dengan makna tu? Tidak. Itu tujuan Imam Bukhari nak cerita. Dia pemakaian perkataan kufur itu dengan dua makna. Itu makna. Misalnya Nabi SAW ada bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Memaki orang muslim itu adalah kefasikan, dan memeranginya ataupun membunuhnya adalah kekufuran. Kufur di situ. Dia sebut tu dalam hadis ni. Wa qitaluhu kufrun. Membunuhnya ataupun memeranginya adalah kekufuran. Apakah kekufuran ini? Dengan makna kufur tidak Islam langsung, jadi kafir lah, kafir sengoti. Adakah makna gitu? Tidak. Boleh dikatakan semua ahli sunnah sepakat, ijma', mengatakan orang Islam ni kalau dia melakukan dosa besar pun dia tidak jadi kafir. Akan datang Imam Bukhari akan kemukakan lah bukti-bukti dia tu. Tidak jadi kafir. Tapi apa sebut kafir ni? Apa sebut kafir? Inilah dia kata kufrin duna kufrin. Kita terjemah tadi. Dan kekufuran di bawah kekufuran. Kekufuran di bawah daripada kekufuran yang besar, mana kekufuran yang sebenarnya, bawah lagi pada tu. Taraf dia bawah. Taraf bawah ni tidak termasuk dalam kufur dengan arti kena mengucap semula. Tidak. Kufur ni kerana ada kesesuaiannya, keserupaannya dengan perbuatan orang kafir yang sebenar. Dari segitu ada kesesuaian, ada keserupaan, kesamaan, ataupun boleh membawa kepada kekufuran yang sebenar, ataupun tidak sesuai dengan orang Islam. Nak panggil Islam ni yang damai ni, tiba-tiba kalau bunuh jadi tidak damai, tidak aman. Itu sesuai dengan kafir. Orang tidak ingat nikmat Allah SWT. Allah SWT bagi nyawa kepada orang ni, itu satu nikmat besar. Usah ke orang lain ambil, dia diri pun tak boleh ambil nyawa dia.
Jadi ada keserupaan dengan kafir itu dari segi menyembunyikan, menafikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi itu. Supaya juga dalam hadis yang lain disebutkan bainar rajul wa bainas syirki wal kufr tarkus salah. Beza, pemisah di antara seseorang itu dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan sembahyang. Maknanya kalau dia tinggal sembahyang, dia jadi kafir lah, jadi syirik lah. Gitukah maksudnya? Itu Imam Bukhari nak cerita. Tidak. Kalau tinggal sembahyang pun tidak jadi kafir, dengan arti kafir yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Maknanya kalau dia mati kena tanda di perkuburan orang kafir lah, buat cara orang kafir gitu. Tidak. Sebab apa ya guna gitu perkataan. Begitu juga dalam riwayat yang lain. Semua ni hadis-hadis yang sahih. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, berarti dia telah kufur dengan terang. Kufur ni apa makna? Adakah tinggal sembahyang dia jadi kafir? Jadi syirik? Masuk neraka kekal? Tak bau syurga dah? Adakah begitu? Itu Imam Bukhari. Dia nak isyarat tu. Dia tak ayat ni. Dia tak ayat. Orang faham. Dia ayat tajuk dia tu ya. Tu dia kecek rekah lah. Sebab apa? Nak buat hak rekah ni, Bukhari ni, asalnya 2 jilid lah, 16 tahun. Dia fikir habis-habis tu. Sebab tu orang lain mari kemudian, ini maksud dia. Faham. Hak cerdik ni faham. Ini maksud dia. Dan hak ni boleh katakan semua. Kita buka kitab mana pun memang lagu tu. Orang faham gitu. Ulama-ulama ni faham maksud Imam Bukhari ni gini. Begitu juga dalam hadis yang lain disebut ithnatani fin nas huma bihim kufr. At-ta'nu fin nasab wan niyahah 'ala al-mayyit. 2 perkara berlaku di kalangan manusia. Sebenarnya kekufuran berlaku di antara mereka. Iaitu mencela keturunan. Mencela keturunan seseorang. Yang kedua ialah niyahah 'alal mayyit, iaitu meratapi orang mati. Ini termasuk dalam kufur. Dia sebut huma bihim kufur, membawa mereka kufur. Begitu juga kalau seseorang itu mampu pergi ke Mekah, dia tak pergi. Dalam hadis disebut mana? Fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Maka tidak pelik kalau dia mati sebagai Yahudi ataupun sebagai Nasrani. Maknanya jadi Yahudi nak kah? Kalau tak pergi Mekah ni, maknanya orang tu mampu dah lah, dia tak pergi Mekah, lepas tu mati. Tidak pelik kalau dia mati pun sebagai Yahudi ataupun sebagai Nasrani. Siapa lagu tu? Apa dia kata tu? Apa makna ni semua ni? Jadi jawabnya Imam Bukhari nak cerita melalui tajuk dia ni, dia nak cerita semua hak tersebut dalam hadis-hadis tadi. Hak kata kufur ke, hak kata syirik ke, hak kata Yahudi ke, apa semua tu, itu termasuk di bawah kufrin duna kufrin. Kekufuran di bawah daripada kekufuran yang sebenar. Atau satu lagi makna dia, nanti kita akan bincang sikit lagi, kekufuran yang bukan kekufuran. Duna itu kita pakai di sini dengan makna kekufuran di bawah kekufuran. Duna dengan makna di bawah, aduan yang lebih rendah. Tetapi ada juga duna ni dipakai dengan makna bukan, ghair. Yang ni kekufuran yang bukan kekufuran. Yang ni kekufuran yang bukan kekufuran yang sebenar. Bukan kekufuran yang besar sungguh. Itu maksud dia di sini. Jadi apa maknanya semua ni? Kufrin duna kufrin ini, maknanya kita kena takwil lah. Kita kena takwil. Dia ni artinya, kalau dia tu menganggap semua tu tidak wajib, semaya tidak wajib, tak ada fardu, tak ada, memang jadi kafir semati. Hak tu memang mengeluarkan daripada daerah Islam, kena mengucap semula. Hak mana-mana Nabi SAW kata sebagai kafir ni, kalau dia buat dengan i'tiqad bahawa itu harus, boleh, tak apa, memang jadi kafir semua. Tidak nanti kau ni hak besar ni, hak sunat, kita pelekeh hak sunat,
pun boleh jadi kafir. Kafir sungguh.